Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la 'udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa nabika wa rasulika nabi ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim taslima. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah fi kulli lamatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna al-ikhlasa fihi wal 'amala bihi wan nashra bihi hatta ya'tina al-yaqin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma harimna lazata ma'asiyatik warzuqna lazata ta'atik. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, al-aman, 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 ya hafiz, ya mujib, qallisna minal waba. Ya Allah, tak kuat. Tak dengar. Ha? Assalamualaikum. Dah, kuat. Dah. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Ya Allah, al-aman, 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 ya hafiz, ya mujib, qallisna minal waba. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Jadi alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang mulia, di tempat yang mulia, pada ketika dan juga waktu yang mulia, kita dapat lagi bersama-sama pada malam ini untuk menyambung pengajian kita daripada kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Hujjatul Islam Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Yang mana kita masih lagi pada bab yang ke-9. Kita masih lagi pada bab yang ke-9 berkenaan dengan adab-adab mempersiapkan diri untuk sembahyang. Adab-adab mempersiapkan diri untuk sembahyang. Jadi sebelum ni Mazali mengatakan apabila kita nak salat zuhur, kita hendaklah bersiap diri dengan dengan apa, dengan melakukan qailulah ataupun tidur qailulah, tidur sekejap pada waktu tengah hari. Yang ini sebelum zuhur. Kemudian setelah mana kita bangun daripada tidur, kita mengambil wuduk, kemudian kita pergi ke masjid dan sembahyang sunat tahiyatul masjid. Sembahyang sunat tahiyatul masjid iaitu 2 rakaat dan menantikan azan zuhur. Cuba satu face mask buka. Okey, dia letak face mask. Oh, jadi
Dah jelas? Jelas. Jangan salahkan saya. Jangan salahkan saya. Jelas. Jangan salahkan saya. Live kan? Live. Okey. InsyaAllah kita sambung semula. Jadi pada malam ini insyaAllah kita masih lagi bab yang ke-9 berkenaan dengan adab-adab mempersiapkan diri untuk sembahyang. Jadi sebelum ni kita dah maklum, sebelum kita nak mengerjakan solat Zuhur tu, Imam Ghazali telah menyebutkan tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu tidur qailulah ataupun tidur sekejap sebelum Zuhur. Kemudian setelah mana selesai daripada tidur qailulah, kemudian setelah mana selesai daripada berwuduk, kemudian barulah pergi ke masjid dengan adab-adab tertib sebagaimana yang telah disebutkan sebelum ni. Kemudian bila dah sampai di masjid, kita disunatkan untuk solat tahiyatul masjid. Solat sunat tahiyatul masjid iaitu sebanyak 2 rakaat. Dan kemudian itu menantikan azan zuhur. Ini kalau sekiranya datang awal. Dan afdalnya adalah datang awal ke masjid menunggu azan. Yang afdalnya adalah datang awal ke masjid menunggu azan zuhur. Dan kalau tak sempat untuk tahiyatul masjid, saya dah sebut dah sebelum ni, iaitu gantikan dengan kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil azim sebanyak 4 kali. Itu sebagai ganti dia kalau tak sempat nak tahiyatul masjid. Ataupun nanti solat zuhur itu, solat qabliyah zuhur itu memadai sebagai tahiyatul masjid. Dan apabila engkau mendengar azan zuhur, maka engkau menjawab perkataan muazzin seperti cara yang telah diterangkan. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, iza sami'tumun nida faqulu mislama yaqulul muazzin. Apabila kamu mendengar suruhan azan, hendaklah kamu menjawab panggilan muazzin itu. Menjawab panggilan muazzin itu sebagaimana yang diucapkan oleh muazzin, itulah yang diucapkan oleh kita, kecuali pada beberapa tempat ada kalimat yang berbeza. Itu sudah diterangkan. Kemudian adalah engkau sembahyang qabliyah zuhur 4 rakaat. Kemudian disunatkan untuk sembahyang qabliyah zuhur iaitu sebanyak 4 rakaat dengan 2 kali salam ataupun sekali salam. Maknanya buat qabliyah zuhur 4 rakaat dengan 2 kali salam ataupun sekali salam. Kalau 2 kali salam, maknanya buat 2 rakaat. Kalau sekali salam, 4 rakaat sekaligus. 4 rakaat sekaligus. Sama ada tahiyat awal ataupun tak ada tahiyat awal. Iaitu terus dengan tahiyat akhir. Bagi yang biasa buat 2 lah. Bagi yang tak biasa buat 2, boleh cuba untuk buat 4 rakaat. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanjangkan sembahyang ini, yakni sembahyang qabliyah zuhur ini. Rasulullah panjangkan sembahyang ini, dan baginda juga bersabda, hadza waqtun tuftahu fihi abwabus sama' fa uhibbu an yurfa'a li fihi amalun salih. Nabi mengatakan dalam hadisnya, pada waktu ini ialah dibukakan pintu-pintu langit. Waktu dibukakan pintu-pintu langit. Maka aku mahu supaya diangkatkan amalanku yang soleh pada ketika ini. Oleh sebab itu Nabi memanjangkan solat qabliyah zuhur 4 rakaat itu tadi. Kerana pada waktu itu pintu langit dibuka. Mudah-mudahan ia menjadi amalan yang soleh. Kalau Nabi pun mengharapkan amalan itu menjadi amalan soleh baginda, apatah lagi kita. Apatah lagi kita yang serba banyak kekurangan. Jadi ambillah kesempatan untuk mengerjakan qabliyah zuhur itu 4 rakaat. Dan 4 rakaat sebelum zuhur ini hukumnya sunat muakkadah, sunat yang sangat dituntut. 4 rakaat sebelum zuhur ini ialah hukum sunat muakkadah. Dan disebutkan akan kelebihannya dalam sebuah hadis yang lain yang bermaksud
Sesiapa yang mengerjakan dalam keadaan ia membaguskan akan rukuk dan sujudnya, maka akan bersembahyang bersama dengannya 70,000 malaikat, dan mereka yakni malaikat itu meminta ampun baginya sampai datangnya waktu malam. Ini kelebihan orang yang mengerjakan solat sunat qabliyah zuhur sebanyak 4 rakaat. Yang ini apa? Malaikat 70,000 malaikat akan bersembahyang bersama dengannya. Dan juga malaikat ini yang seramai 70,000 ini akan meminta ampun baginya sampailah waktu malam. Yang minta ampun untuk kita ni, minta ampun kepada Allah Ta'ala untuk kita ni bukannya calang-calang makhluk, malaikat. Malaikat ni la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat ni tak pernah buat maksiat, sentiasa ikut perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi makhluk yang kita boleh katakan makhluk yang suci lah, makhluk yang suci, yang bersih, yang tidak ada dosa, meminta ampun untuk kita. Apa lagi yang kita harapkan? Itu kelebihan dia. Setelah itu kerjakanlah sembahyang zuhur berjemaah. Kemudian hendaklah dikerjakan sembahyang zuhur itu secara berjemaah. Kerana fadilat orang yang mengerjakan sembahyang zuhur berjemaah itu akan dapat 27 kali ganda ataupun 25 kali ganda, menurut riwayat hadis yang lain. Setelah itu dah selesai daripada sembahyang zuhur secara berjemaah, tertibnya jangan lupalah. Lepas tu baca wirid. Wirid pas sembahyang tu jangan lupa. Kemudian berdoa. Dan setelah itu sembahyang ba'diyah zuhur 2 rakaat. Kemudian setelah daripada itu sembahyang pula sembahyang ba'diyah zuhur sebanyak 2 rakaat. Jadi apabila sembahyang qabliyah zuhur tadi misalnya tak sempat nak buat, sebagaimana saya sebutkan sebelum ini, boleh dijamakkan, boleh dihimpunkan di antara qabliyah zuhur itu dengan ba'diyah zuhur. Tadi qabliyah tadi tak sempat nak buat, sama ada 2 ataupun 4 tak sempat nak buat, sebelum zuhur tu tak sempat nak buat, boleh dipindah, dialih buat selepas daripada ba'diyah, selepas daripada sembahyang zuhur, iaitu apa? Digabungkan di antara qabliyah dengan ba'diyah, dijamakkan. Boleh dijamakkan di antara qabliyah zuhur dengan ba'diyah zuhur, dengan syarat kena takyinkan, kena tentukan mana satu qabliyah, mana satu ba'diyah. Dalam niat kena tentukan mana satu qabliyah, mana satu ba'diyah. Maknanya bila dijamakkan kena sebut saja aku sembahyang qabliyah zuhur 4 rakaat misalnya, 4 rakaat, dan ba'diyah zuhur 2 rakaat. Jadi bila digabungkan jadi 6 rakaat lah, jadi 6 rakaat. Jadi 6 rakaat itu sama ada dibuat, kalau dah dijamak buat sekali lah, buat sekaligus. Kalau tak nak buat jamak, dipisahkan. Dipisahkan. Dan jangan engkau sibuk setelah itu sehinggalah masuk waktu asar, melainkan dengan belajar ilmu. Selepas daripada selesai ba'diyah zuhur itu, jangan sibuk dengan perkara yang lain, melainkan dengan belajar ilmu, iaitu menambah ilmu pengetahuan yang fardu ain khususnya, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ghazali sebelum ni. Ataupun kalau tak menuntut ilmu, tak belajar, tak menyambung pengajian, atau menolong orang lain, ataupun menolong orang lain, menolong orang lain, iaitu apa? Buat khidmat kebajikan, buat khidmat sosial, sebagaimana disebutkan dalam hadis khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu ialah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Ataupun kalau tak menolong orang lain, membaca Al-Quran, qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Kerana membaca Al-Quran ni banyak kelebihan dia. Dan dalam Al-Quran tu terhimpun zikir, terhimpun doa dan sebagainya. Dan setiap kalimah, setiap huruf daripada Al-Quran tu diberikan ganjaran pahala 10 ganjaran pahala. Kalau baca bismillah saja dah 190 pahala, tu baru baca bismillah, belum baca yang lain lagi.
Jadi ini kelebihan baca Al-Quran. Kalaulah tak sempat nak baca Al-Quran, paling-paling bacalah surah Al-Ikhlas. Orang yang baca surah Al-Ikhlas 3 kali menyamai baca sebuah Al-Quran. Seolah-olah dia dah membaca sebuah Al-Quran. Tapi janganlah sekadar baca 3 qul tu Al-Ikhlas 3 kali tu je. Hari-hari baca Ikhlas 3 kali je. Kalau sempat masa bacalah lain daripada itu. Ataupun mencari biaya hidup, maknanya mencari nafkah yang engkau gunakan untuk keperluan ibadahmu, ataupun mencari nafkah. Mencari nafkah ini dengan niat yang ikhlas kerana Allah Ta'ala, mencari rezeki yang halal juga termasuk dalam ibadah. Kemudian sebelum sembahyang asar, bila dah masuk asar, sebelum sembahyang asar tu adalah engkau kerjakan sunat qabliyah asar 4 rakaat. Kemudian bila dah masuk asar, kerjakan pula qabliyah asar 4 rakaat dengan 2 kali salam ataupun 1 kali salam. Kaifiat dia sama seperti mana qabliyah zuhur tadi. Dan sembahyang ini juga termasuk sembahyang sunat muakkadah. Bagi Imam Ghazali, qabliyah asar 4 rakaat ini termasuk sunat muakkadah. Tetapi bagi pendapat sebagian ulama yang lain, sebagaimana kita dah sebutkan sebelum ni, 4 rakaat sunat qabliyah asar ni hanyalah sunat biasa, bukan sunat muakkadah. Maknanya khairu muakkad. Sunat yang khairu muakkad. Sama ada dia muakkadah ataupun tak muakkadah, kalau buat dapat pahala. Tu yang penting. Muakkad ke tak muakkad tu istilah. Tu dari segi istilah. Maknanya segi mana yang lebih utama antara muakkad dan tak muakkad. Yang muakkad tu lebih utama daripada yang khairu muakkad. Tetapi dari segi pahala tetap dua-duanya dah dapat. Segi pahala tetap dua-duanya dapat. Maknanya kalau buat tak jadi sia-sia. Tak jadi sia-sia. Kalau jadi sia-sia bolehlah kita tinggal. Tak payah buatlah. Kalau buat pun tak ada manfaat juga. Boleh. Yang ni kalau kita buat tetap dapat pahala. Maknanya tak rugilah. Tak rugi. Maka telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu 'abdan shalla qabla al-'asri arba'an. Semoga Allah Ta'ala mencurahkan rahmat kepada seseorang yang sembahyang sunat qabliyah asar 4 rakaat. Jadi siapa yang sembahyang sunat qabliyah asar 4 rakaat, dia dapat apa? Dapat doa insan yang maksum, iaitu Nabi. Dapat doa Nabi. Tak nak ke doa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Doa Nabi sudah tentulah mustajab, sudah tentulah tidak ada hijab. Sudah tentulah akan dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang sembahyang qabliyah asar ni 4 rakaat, dia akan mendapat curahan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bersungguh-sungguhlah engkau untuk mencapai yang demikian itu, yakni sembahyang qabliyah asar tadi, supaya engkau termasuk di dalam orang yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mencapai rahmat daripada Allah Taala. Kemudian kata lagi Imam Al-Ghazali, dan jangan engkau sibuk setelah sembahyang asar kecuali dengan seumpama pekerjaan yang telah kami sebutkan sebelum ni. Maknanya lepas pada sembahyang asar pun sama juga. Sama ada menuntut ilmu, kalau tak menuntut ilmu buat kerja kebajikan, kalau tak buat kerja kebajikan buat ibadat, kalau tak buat ibadat, yang keempat apa? Cari nafkah, cari rezeki. 4 tu je. 4 tu saja. Dan sangat tidak patut bagi seseorang menyia-nyiakan waktu dengan ia mengisi waktunya dengan apa sahaja pekerjaan yang kebetulan datang kepadanya. Jadi janganlah kita isi waktu tu dengan pekerjaan yang kebetulan datang. Kalau kebetulan datang kawan ajak pergi minum, pergi minum. Kalau kebetulan datang isi kata jom kita kita pergi beli barang, baru pergi beli barang. Dia tak ada jadual. Biar ada jadual. Kecuali kalaulah urusan tu urusan yang mustahak. Contohnya isteri ajak pergi beli barang, memang barang dalam rumah dah habis. Tu kena pergi belilah.
Jadi maknanya kena pastikan waktu tu bukan waktu yang buat pekerjaan tu bila kebetulan datang. Kebetulan datang buat. Kalau tak ada kebetulan tu, tak buatlah. Jadi sia-sia. Atau menyebutkan dirinya dengan cara apa saja yang dia suka. Kalau dia suka main game, dia main game je lah. Main game je sepanjang masa. Kalau dia suka tengok bola je sepanjang masa. Itulah kerja dia. Jadi jangan isi masa tu dengan perkara yang sia-sia. Biarlah masa itu diisi dengan perkara yang bermanfaat ataupun yang paling bermanfaat. Sepatutnya hendaklah engkau menghitung dirimu dan merencanakan segala pekerjaanmu. Maknanya menghitungkan diri dan merencanakan segala pekerjaan. Maknanya apa? Buat jadual lah. Kena buat jadual, kena ada jadual. Masa ni nak buat apa, masa lepas ni pula nak buat apa. Bila masa nak buat sesuatu urusan pekerjaan, kena ada susunan dia. Masa kena susun jadual. Dan menyusun wiridmu pada waktu siang dan malam. Selain daripada disusun jadual untuk urusan-urusan dunia ataupun urusan ibadat, kena juga susun wirid pada waktu siang dan malam. Kena ada waktu untuk baca wirid. Jadi seorang Islam, seorang yang beriman, seorang Islam, tak boleh di antara waktu siang dan malam tu tak ada waktu langsung dia nak baca wirid. Tak boleh lah. Kalau waktu siang dan malam tu dia tak ada waktu langsung dia nak baca wirid, maknanya dia lebih teruk daripada makhluk Allah yang lain. Lebih teruk daripada burung, lebih teruk daripada kucing. Kerana makhluk lain tu dia ada waktu zikir dia. Zikir waktu pagi dan zikir waktu petang. Itu saya dah cerita dah sebelum ni. Cerita pasal cacing tu kan. Jadi maknanya kita kena ada masa untuk baca wirid. Oleh sebab tu saya sebut sebelum ni, kalau kita tak sempat langsung nak baca wirid lah siang malam tu, tak ada waktu khusus nak baca wirid, paling-paling jangan tinggal wirid lepas sembahyang. Tu je. Kalau waktu lain tak ada masa, ambil wirid lepas daripada sembahyang, baca wirid tu je, cukup. Maknanya 5 waktu dalam sehari semalam tu, dapatlah baca wirid 5 waktu tu. Kalau tak ada waktu-waktu yang lain. Tapi kalau 5 waktu tu pun dia culas, tak nak baca wirid, jadi masa bila dia dapat baca wirid? Memang tak ada masa lah langsung untuk hari tu dia baca wirid. Jadi wirid ni penting. Wirid ni pun penting. Kenapa wirid ni penting? Kerana Allah dah sebut dalam Al-Quran kan, bertasbihlah kepada Allah Ta'ala pada setiap setiap pagi dan juga setiap petang. Lalu engkau tentukan bagi setiap waktu itu akan suatu pekerjaan yang tertentu, yang tidak melebihi masa yang telah ditentukan. Jadi setiap pekerjaan tu kena ada masa dia, tempoh masa dia, berapa lama nak dilakukan. Jangan sampai langgar waktu yang sepatutnya buat pekerjaan yang lain. Jadi kena ada masa. Dan janganlah engkau mendahulukan sebarang pekerjaan yang lain daripada pekerjaan yang telah engkau tentukan. Jadi kalau dah ada jadual, masa ni nak buat pekerjaan ni, maka buat pekerjaan tu. Jangan buat urusan yang lain, yang seterusnya. Kecualilah kalau urusan yang seterusnya itu ada kepentingannya, perlu kita dahulukan, maka kita dahulukan. Dan menyusun waktumu, pasti engkau akan melihat keberkatan daripada setiap waktumu yang sangat berharga itu. Jadi kalau seseorang dia susun jadual, susun waktu dia, maka dia akan dapat tengok keberkatan daripada waktu tersebut. Maknanya dia akan dapat tengok banyaklah urusan pada hari tersebut yang dapat dia selesaikan, sama ada urusan dunia ataupun urusan akhirat. Tapi kalau dia tak ada buat jadual, boleh jadi kebanyakan masa tu berlalu macam tu saja. Maknanya disia-siakan. Jadi kena ada jadual, kena ada ketentuan masa, apa yang nak dilakukan pada setiap hari itu. Dan yang penting tadi adalah kena susun masa untuk baca wirid, dan melakukan ibadah-ibadah yang lainlah selain daripada ibadah yang wajib.
Tetapi jikalau engkau biarkan dirimu dengan tidak teratur atau kosong daripada pekerjaan yang berfaedah, seperti halnya binatang, dan engkau tidak tahu apakah yang mesti engkau buat pada setiap waktu, nescaya engkau akan menyesal dan waktumu akan berlalu sia-sia, sedangkan waktumu itu adalah umurmu. Jadi kalau seseorang dia tak ada jadual, dia tak susun waktu dia, dia buat pekerjaan pun ikut suka dia, ikut mood dia, kan? Jadi apa beza dia dengan binatang? Binatang tak ada jadual waktu, kan? Binatang tak ada jadual waktu. Dia tak ada susun jadual. Begitupun walaupun binatang tu tak ada jadual waktu, tetapi dia bergerak, dia bergeraklah, ataupun dia hidup dengan ketentuan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala lah. Bila masa dia nak pergi cari makan dan sebagainya. Tapi waktu dia sekadar itu sajalah. Makan, membuang, makan, membuang, hidup, membiak, macam tu je. Waktu binatang. Takkanlah kita manusia ni waktu kita sekadar itu saja. Makan, minum, buang, kemudian sia-siakan waktu tanpa diisi dengan perkara-perkara yang lebih berfaedah, seperti amal ibadat, menuntut ilmu dan sebagainya. Sedangkan waktu itu adalah umur kita. Dan umurmu itu adalah modalmu. Jadi umur kita ni adalah modal kita. Modal untuk apa? Untuk kita berniaga untuk urusan akhirat. Berniaga urusan akhirat tu maknanya apa? Perbanyakkan amal ibadat. Itulah perniagaan yang tak akan rugi. Perniagaan yang hasilnya kita akan tunaikan di akhirat nanti. Dan dengan modal inilah engkau mencari keuntungan. Dengan umur kita lah kita cari untung akhirat lah, untung akhirat. Hanya dengan umurmu saja engkau dapat mencapai kebahagiaan yang sebenarnya di negeri yang kekal abadi di sisi Allah Ta'ala. Kalau orang tu dia hidup usianya pendek, maknanya apa? Kalau usia dia pendek, maknanya dia dapat beramal dengan masa yang singkat. Masa dia singkat je dia boleh beramal, berbanding orang yang hidup lama. Orang hidup lama dia boleh amal panjang masa dia. Untung orang hidup lama ni. Tapi kalau orang hidup lama, kalau dia sia-sia waktu dia, tak ada beza dengan orang yang hidup singkat masa tadi, usianya pendek. Jadi maknanya kalau usia kita dipanjangkan oleh Allah Ta'ala, maknanya itu Allah bagi bonus. Kita kena isi masa kita tu dengan perkara-perkara yang berfaedah lah, tingkatkan amal ibadat kita dan sebagainya. Maka setiap nafas daripada nafasmu laksana adalah laksana batu permata yang tak ternilai harganya. Jadi setiap nafas kita turun naik ini adalah apa? Adalah nikmat yang tak ternilai harganya dan tak ada ganti. Kalau dah terlepas memang tidak ada ganti dan tak boleh dibeli pun. Kalaupun ada emas, sebesar gunung Uhud pun, ataupun ada emas seluruh alam ni pun tak dapat nak beli setiap turun naiknya nafas tu, tak boleh nak dibeli. Jadi kalau nikmat tu dah hilang, habislah macam tu, tak ada ganti. Dan apabila ia telah luput, ia tidak akan kembali buat selama-lamanya. Abadan abada, tak akan kembali lagi. Kalau kita dah terlepas masa tu, dah terlepas. Menyesal pun tak ada guna je. Menyesal, menangis air mata darah pun tak ada guna, memang tak akan kembali pun. Oleh sebab tu kalau benda yang terlepas tu jangan dikenangkan lagi. Tutup buku, buka buku baru. Tu je senang. Kalau duduk terkenang-kenang, tak ada gunanya juga. Ada orang dia terkenang-kenang, kisah-kisah dulu kan, tapi dia tak ada buat apa-apa pun. Dia tak ada buat apa-apa pun untuk merubah hidup dia, maka jadi sia-sia. Jadi yang lepas tu lepas, kan, tutup buku lama tutup, buka buku baru, kan. Mulakan hidup dengan cara yang lebih baik. Maka janganlah engkau menjadi seperti orang yang bodoh yang tertipu di dalam kehidupannya. Jadi jangan kita menjadi
seperti orang yang bodoh yang tertipu dalam kehidupannya, di mana setiap hari mereka bersuka-suka dengan bertambah banyaknya harta benda mereka, sedangkan umur mereka semakin berkurang. Jadi janganlah kita menjadi seperti mana orang yang bila harta dia bertambah, dia suka, kemudian umur dia makin berkurang, tapi amal ibadat dia tak bertambah-tambah. Yang bertambahnya harta benda, yang bertambahnya pangkat, yang bertambahnya kedudukan. Sedangkan umur tu makin pendek, makin singkat, tapi amal ibadat dia statik. Sama je amal ibadat dia, tak bertambah-tambah. Jadi jangan macam tu. Biarlah amal ibadat kita bertambah. Kalaupun harta bertambah tu untuk kita gunakan untuk akhirat, itu lebih baik. Maknanya harta kita banyak, kita dapat gunakan harta kita tu untuk pahala akhirat. Maknanya kita banyakkan sedekah, banyakkan wakaf, banyakkan membantu urusan-urusan umat Islam. Jadi manfaatkan. Sebagaimana sahabat, ramai sahabat yang kaya-raya. Sayyidatina Khadijah kaya raya, di Mekah kaya, orang yang paling kaya. Kemudian Sayyidina Abdul Rahman bin Auf memang kaya. Setakat 100 ekor unta tu tak ada apalah. Seekor unta tu harga dia lebih mahal daripada Mercedes seekor. Kalau dia ada 100, 200 ekor unta, bayangkanlah berapa banyak harta benda dia. Pernah ada orang buat kira-kira lah, harta sahabat dulu kalau nak dibandingkan nilai harga sekarang, setiap orang tu ada lebih daripada 200 juta. Harta dia tu lebih daripada 200 juta. Bayangkan banyak mana harta dia. Tapi dia gunakan harta dia untuk apa? Untuk Islam. Sayyidina Khadijah bila dia berkahwin dengan Nabi SAW, dia korbankan harta benda dia semua dia tu untuk Nabi, untuk dakwah Nabi. Bayangkan. Jadi maknanya harta dia tu tak jadi sia-sia. Dia manfaatkan untuk pahala akhirat. Jadi kalau kita ada harta benda tak salah. Ada harta benda ni tak salah kalau kita boleh manfaatkan untuk akhirat. Tapi kalau kita tak dapat manfaatkan untuk akhirat, maka harta benda tu akan jadi fitnah pada kita. Akan jadi fitnah pada kita lah. Apalah faedahnya harta yang bertambah apabila umur jadi berkurang? Jadi apa faedah dia? Harta bertambah, umur jadi berkurang. Maksudnya dia tak standing. Harta bertambah, umur makin berkurang, kan? Tak standing. Kalau kata harta bertambah, umur makin bertambah, okeylah, standing lah. Maksudnya berbaloi lah. Sebab apa? Bila harta makin bertambah, makin banyak masa yang ada tu, umur tu, kita boleh guna harta tersebut. Tapi kalau harta bertambah, umur makin kurang, maksudnya apa? Harta yang kita dapat tu kita boleh guna sebahagian lagi terpaksa kita tinggalkan. Seolah-olah macam ni lah, kita dah penat-penat cari harta benda tu, kita dapat guna sikit je, yang lain terpaksa tinggal. Rugilah, rugi. Sepatutnya kita dapatlah guna semua tu. Sebab itu penat lelah kita, kan. Jadi macam mana nak bagi harta tu berbaloi? Kita infakkan untuk akhirat. Maka usia kita yang tadi tu kita sibuk cari harta benda tu tak jadi sia-sia. Akan jadi berbaloi lah. Dan pula kalau kita tinggal harta benda tak ada manfaat untuk akhirat, dia akan jadi apa? Akan jadi perbalahan anak pinak. Kalau isteri ramai tu, perbalahan antara isteri, kan, nak berebut harta benda tu. Kita duduk alam kubur sana tak senang. Baru nak rehat, kan, kat dunia ni, isteri antara isteri berebut, anak antara anak berebut harta kita. Jadi sedihlah kita kat sana nanti. Jadi kalau kita manfaatkan untuk akhirat, tak ada siapa nak berebut. Tak ada siapa nak berebut. Maksudnya bahagian anak isteri tu dah ada lah. Bahagian lain tu untuk akhirat, untuk kebajikan. Jadi tak ada siapa lah nak berebut. Oleh itu janganlah engkau bergembira kecuali dengan tambahan ilmu dan amal soleh. Yang kita patut gembira ni dua perkara je, iaitu bila bertambah ilmu, kemudian bertambah amal soleh. Ni je. Yang hakiki lah, yang hakiki. Kita bertambah yang lain, bertambah isteri ke, bertambah anak ke, gembira juga, tapi bukan hakiki. Itu hanya
hanya sementara saja. Yang hakikinya kalau tambah ilmu dan tambah amal soleh. Tambah yang lain tu itu hanya kegembiraan yang sementara. Bukannya yang hakiki. Yang sementara tu maknanya sementara kita hidup kat dunia lah. Nanti kita nak pergi akhirat, semua tu dah tak ada guna dah. Yang tinggal hanya ilmu dan amal soleh saja. Kerana kedua-duanya itu adalah sahabatmu yang menjadi temanmu yang setia di alam kubur. Ketika keluarga, harta, anak dan kawan-kawan semuanya meninggalkan engkau. Yang lain tu semua akan tinggalkan kita. Tak ada siapa pun ikut. Sayang isteri macam mana pun, sayang anak macam mana pun, BFF macam mana pun, dia tak akan ikut kita masuk kubur. Percayalah. Dia tak akan ikut kita masuk kubur. Okey. Sikit lagi ya. Sebab ada soalan sebelum kita berhenti ni. Ada soalan yang tanya pasal apabila kita sembahyang, ketika mana kita tahiyat kita duduk tahiyat, kita letak tangan macam mana dekat atas paha kita kan? Letak tangan macam ni. Kita baca tahiyat kan? Letak tangan begini. Maknanya sama dengan lutut tu lah. Sama dengan kepala lutut tu. Jangan lebih ni lutut kan? Jangan lebih macam ni. Kita kena sama. Jangan letak kat sini. Jangan letak kat kepala lutut tu. Kita kena samalah, lebih kurang sama. Jadi tangan macam tu. Bila tahiyat kan? Tahiyat tu at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatullah tu. Bila asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. La ilaha illallah tu baru kita angkat. Kemudian kedudukan tangan ni, genggam tangan ni, ni cerita teruslah. Dia genggam dia, ibu jari kita macam ni kan, macam ni, ibu jari dia kat sini. Kalau dalam huruf Arab tu dia macam huruf 53. Ni 5 yang Arab bulat kan, 5 Arab bulat. Ni bentuk dia. Ni bentuk 3. Bentuk 3. Kalau siapa nampak lah. Siapa tak nampak pendek umur. Tak. Kan yang bulat ni 5, lepas tu yang bentuk ni adalah 3. Jadi bila kita tahiyat, kita letak macam ni. Kedudukan dia macam ni. Bila asyhadu an la ilaha illallah, angkat tu jangan turun. Asyhadu an la ilaha illallah, angkat tu jangan turun. Angkat tu sampai habis, bagi salam. Kemudian ketika asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah tu baru kita tengok, mata kena pandang dekat jari tadi. Ketika angkat asyhadu an la ilaha illallah, tengok kat jari tu. Lepas tu dah habis, baru pandang kat tempat sujud. Yang jari ni angkat tu sampai habis. Kemudian bagi salam. Sampai habis bagi salam. Jadi kedudukan dia macam mana? Macam ni lah. Jangan macam ni, jangan macam ni. Tu tak ada. Nak macam ni macam tu tak ada. Yang diajar dalam kitab oleh ulama, angkat sampai habis. Lepas tu sapu muka lah. Sapu muka ada disebut dalam hadis. Jadi yang ni pun disebut dalam hadis. Dalam hadis tak ada sebut tangan kena buat macam ni ke, kena buat macam ni ke, tak ada. Yang buka tangan ni kalau berdoa je. Kalau berdoa buka tangan. Kalau doa tolak bala, tangan dipusingkan macam ni. Itu ada sebut kalau kita doa kan. Doa minta sesuatu yang baik, kita angkat beginilah. Tak ada begini. Kemudian kalau doa untuk tolak bala, kita palingkan tangan kita ni macam kita menolak lah. Isyarat pada menolak. Yang tu ada. Tapi kalau duduk tahiyat tadi, tangan dia tetap macam ni je. Kalau tahiyat lah. Lepas tu bagi salam. Tak ada nak assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, tu tak ada. Itu tak ada. Tak ada. Jadi kalau tak ada tu jangan buat lah. Jadi sia-sia. Yang ada, yang diajarkan, itu kita amalkan lah. Banyak lagi sebenarnya adab dalam solat yang diajarkan. Kalau dikira daripada sebelum angkat takbiratul ihram sampailah kita bagi salam tu, ada 500 perkara sunat yang berkaitan dengan solat. Ada 500. Kitab tu pernah saya dah baca dah di majlis lain. 500 perkara sunat yang berkaitan dengan solat. Satu pun tak ada sebut macam ni. Tak ada sebut. Jadi tak perlu buat lah. Jadi kalau ada siapa yang buat, tinggalkan.
Tinggalkan. Kerana tidak ada dalil, tidak ada nas yang qat'i, yang kukuh menyebut kena buat macam tu. Tapi kalau angkat jari tadi ada. Cuma dalam mazhab kita Syafi'i ni kena angkat sampai habis. Mazhab lain tak boleh ceritalah. Itu mazhab lain. Yang nak cerita mazhab Syafi'i je angkat sampai habis, sampai bagi salam. Kita sentuh mazhab Syafi'i lah. Yang mazhab Syafi'i pun kita belajar tak habis. Jangan nak sentuh mazhab lain. Sentuh mazhab lain jadi pening. Mazhab ni buat gini, mazhab ni sudah. Masing-masing ada dalil dia. Masing-masing ada dalil dia. Jadi kita tak boleh nak petikai kenapa mazhab ni buat begini. Masing-masing ada dalil. Macam kita letak tangan kan. Kita mazhab Syafi'i bawah daripada dada, atas daripada pusat. Tak kedudukan tangan kita ni ke kiri sikit. Bawah pada dada, atas pada pusat. Jangan letak dekat pusat. Jangan letak atas dada. Dalam mazhab Syafi'i kat sini. Yang mazhab lain kita tak nak ceritalah, nanti jadi pening. Kita orang awam ni jadi pening kalau belajar lain daripada yang diajar dalam mazhab. Kalau sekadar nak tahu tu boleh lah. Tapi kalau kata semayang zuhur saya nak letak kat sini, semayang asar saya nak letak kat sini, semayang maghrib saya nak lepas tangan, tak nak letak, letih. Kalau buat macam tu jadi apa? Jadi caca mereba lah. Caca mereba. Mana satu yang dia amal? Jadi kena jelas lah, kena jelas. Sebab tu kena belajar bagi faham, dan bila beramal tu beramal dengan cara yang betul lah. Jadi amal dalam mazhab ni semuanya ada dalil. Semuanya datang daripada Nabi. Berdasarkan ijtihad masing-masing lah. Itu kalau kita nak cerita bukan tahap kita lah orang awam ni nak tahu kenapa mesti gini. Kita ikut je. Apa yang ulama dah tentukan, itu ada nas dia, ada dalil dia, kita buat. Kita buat. Orang kata apa, jangan banyak soal lah. Kecuali kita ada kemampuan akal yang tinggi, kita boleh belajar sampai tahap nak ijtihad, nak keluarkan hukum, okey boleh. Tapi kalau kita belajar pun bahasa Arab pun tak setara mana kan, baca pun melalui terjemahan, jadi orang kata apa, tak payah nak bermimpi lah di siang hari. Senang cerita gitulah, bahasa kasar dia gitulah. Kita amal je apa yang diajarkan, itu senang, memudahkan urusan kita. Kalau tak nanti kita jadi pening, jadi pening. Jadi pening. Kita sendiri ialah pening. Jadi harap jelas. Yang bertanya tu harap jelas. Jadi kalau ada siapa-siapa yang memang buat macam tu, jangan buatlah. Jangan buat. Buat apa yang diajarkanlah. Jadi sekadar itu saja yang dapat disampaikan pada malam ini. Yang baik itu daripada Allah SWT, yang lemah kurang itu daripada diri saya sendiri. Jadi sekali lagi kalau ada salah silap apa yang saya sampaikan, mohon bagi teguran. Mudah-mudahan dapat diperbetulkan, dan mudah-mudahan kita istiqamah dalam melakukan amal ibadat dengan cara yang betul, dengan ilmu yang betul. Mudah-mudahan Allah terima, insya-Allah. Wallahu a'lamu bissawab, wa ilaihi marji'u wal ma'ab, wa billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.